Mula dah ni dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala Allah ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kali sama-samalah kita ucap syukur ataupun terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala pilih kita pada malam ni dapatlah kita berada di sesuatu majlis yang baik. Maka kita usahakanlah usaha ambil daripada awal bagi siapa masuk dah ni kan, teruskanlah hingga siapa kita selesai majlis pengajian kita ataupun majlis nasihat agama pada malam ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi siapa duduk di dalam majlis ni ambil daripada awal hingga siapa kita habis majlis kita lebih kurang sejam ni, maka semua hadir pada malam ni akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis ni dikira kata satu majlis yang dapat keampunan ataupun majlis maghfirah. Mudah-mudahan bagi siapa masuk dah nikah, insya-Allah janganlah kita gaduh pergi ke mana, janganlah kita ambillah masa luar ni. Marilah pakat-pakat kita bersama berada di dalam majlis ni, insya-Allah. Sidang penonton dan pendengar, wahai ibu-ibu dan ayah semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita nak masuk ke tajuk kita nak berkecek pada malam ni, mula-mula sekali amma minta besar hati, marilah kita pakat-pakat kerja dakwah. Marilah kita pakat-pakat seruan apa yang baik di dalam majlis ni, sapalah kepada orang lain sebanyak mungkin. Yakni kita pakat-pakat tolong sapa, pakat-pakat tolong sebar lagi. Mudah-mudahan kita pakatlah bersama berada di majlis yang baik begini, insya-Allah. Pakat-pakat tolong sapa lagi, pakat-pakat tolong share lagi. Baik, jadi untuk malam ni sebenarnya amma mari sini ni kali yang kedua setelah mana kita datang dah di ruangnya Asyifa pula dah di dalam ruangnya Baba Channel ni kan.
Kali ni kali yang kedua kita mari sini. Sebenarnya di dalam ruangan ni dia ada buat giliran pengajian kita. Mulai daripada pukul 8 hingga sampai pukul 9. Tetapi oleh kerana malam ni ada salah seorang guru ada bertugas di dalam ni ada keuzuran, lalu itulah ambo ni mari ganti. Bukan kata mari prakcam di dalam page Babo channel ni dah. Ni sebagai pengganti sahaja. Lama-lama sekali maka dijemputlah oleh pengasas ataupun tuan page ni. Maka terima kasihlah kepada semua penonton yang mana duk dengar sekarang learning, ataupun terima kasihlah khusus kepada pengasas tuan page ni disudi jemput ambo ni mari beri nasihat sepatah dua kata. Dia panggil untuk buat muzakarah, buat peringatan tentang agama. Ambo sendiri ataupun semua hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat buat fikiran apa yang ambo nak beri kata-kata di dalam nasihat agama pada malam ni, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang learning dan kalau kita tak buat berkecek, berasa pun tak sudah, ya kena buat berkecek. Di hari ni masih lagi kita duduk di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak daripada sebelum Ramadan hak mula-mula lagi. Hingga sampai bulan puasa lepas baru ni cukup 1 tahun. Kita duduk di dalam ujian Allah. Lepas daripada bulan puasa baru ni, heret mari sampai ke hari ni lebih kurang 4-5 bulan. Maknanya setahun separuh dah. Dan tak berapa bulan lagi, ni bulan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ni bulan lagi, bulan yang ke-7 masuk di dalam bulan Ramadan. Maka cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun kita duduk di dalam ujian Allah. Ni setahun setengah dah ni. Makna kata 4-5 bulan lagi ni nak jumpa Ramadan. Ambo rasa pun rasa-rasa lah. Dengan sebab kita tengok ada di hari ni kematian boleh kata jumlah tu makan ratus lagi, 100 orang lebih, hampir-hampir dengan 200 orang. Dan orang kena penyakit ni di hari ni tak nampak kata surut lagi. Duk di belah-belah ribu hampir dengan 20,000 orang lagi sehari. Seluruh negeri Siam ni. Maka di dalam 3 wilayah ni termasuk juga orang panggil jumlah orang hok kena penyakit ni teramai di dalam negeri Siam. Dan Naros sendiri kawasan jalan apa baik, lekat nombor lagi tip andap neng naisip hok orang kena penyakit ni. Kalau kita tengok adat di hari ni berasa pun heret-heret siapa ke bulan puasa kita nak hadap 4-5 bulan ni lagi berasa pun tak habis lagi. Dan berasa pun tak habis lagi. Baik. Soalnya tepat kita nak pada malam ni. Soalnya bilakah penyakit ni akan habis? Cuba tera kita jawab belah-belah di dalam hati kita. Babo rasa apa semua ni hodok dengar ni kan? Berasa nak tanya. Kadang-kadang sama-sama kita buat berkecek. Katanya penyakit ni bilakah lagi nak habis? Bilakah lagi nak habis? Mana kata mekuk ni pun kita tak ada kena pakai. Nak pergi mana-mana pun selamat. Nak buat kerja pun ketik supaya dengan dulu sebelum daripada penyakit ni nak mari. Maknanya keadaan hari ni kembali kepada asal. Klik kepada ketik semula. Di hari ni boleh kata susah belaka. Lalu itulah mari soalan boleh kata tiap-tiap orang berasa nak tanya kata bilakah penyakit ni akan habis. Termasuk Babo sendiri berasa nak tanya.
Dan ramai-ramai hidup dengar ni pun berasa nak tanya. Maka di malam ni juga bapa ada jawab kata bilakah penyakit ni akan habis. Sampai tu sebelum daripada kita nak masuk ke tajuk ni cuba-cuba kita sampaikanlah video ni, sampaikanlah, sebarkanlah sebanyak mungkin kerana malam ni adalah kita nak jawab kata bilakah penyakit ni akan habis. Semua pakat tanya belaka, pakat susah belaka Apabila susah belaka, maka soalan ni akan timbul mari. Dengan kelama setahun lebih dah kita duduk di dalam keadaan susah di hari ni. Lalu itulah berasa nak tanya. Tanya orang ni pun nak jawab tak leh. Tanya orang ni pun nak jawab tak leh. Di hari ni tak ada siapa boleh jawab ni. Tapi malam ni dalam pek ni bapa nak jawab. Nak jawab kata penyakit ni bila nak habis. InsyaAllah kita tolong siapa lagi. Dan kita ada jawapan. Kita orang beriman dengan Allah ada jawapan ni. Sebab apa soalan ni boleh kata tiap-tiap orang tu duk tanya? Sebab apa? Karenanya anak kita tu lama dah tak sekolah. Berbulan-bulan dah. 2, 3, 4 bulan dah anak kita duduk rumah. Tak kira kita orang tua ni tak serabut dengan anak. Sakit kepala dengan anak. Lalu itulah acu boleh nak habis banyak-banyak penyakit ni supayanya nak anak kita boleh mengaji di rumah sekolah berketik supaya dengan dulu. Ini serabut dengan anak. Orang ngaji ponok, ibu bapa hatta anak mengaji ponok pun sakit kepala cara anak mengaji ponok. Hatta anak mengaji hafiz Quran pun sakit kepala dengan anak kita juga. Bukan kata semua orang mengaji ponok ataupun hatta anak tepat mengapa Quran kita orang tua ni senang. Tak. Asal kata tepat mengaji werung di hari ni kita fahamlah. Umur belah-belah sen ni walaupun dia tu mengaji ponok, walaupun dia tu duduk tepat mengapa Quran tepat boleh. Tepat ibadat. Agi ponok bukan kulit selalu. Siapa ke bulan-bulan nak royak kata di ponok tepat mengapa Quran ataupun tepat mengaji kita. Di situ tepat untuk nak bagi anak kita jadi baik. Walaupun begitu, dengan keadaan dia hari ni, anak kita duduk rumah sampai ke bulan-bulan, dia panggil tukar suasana. Kalau duduk ponok tak apa, duduk suasana dengan semaya dengan baca Quran, dengan mengaji kitab, dengan pakai yubah, dengan balikkan serba. Semaya pun tak tinggal 5 waktu sehari semalam pun semaya dengan Jumaat, ada dengan zikir, ada dengan wirid, ada dengan baca doa, makan dengan betul Jumaat, tidur pun jadi sekali belakang bangun tidur pun awal sebelum subuh lagi. Ini keadaan orang duk ponok. Dia panggil suasana ponok tu duk di dalam keadaan baik. Tetapi anak kita apabila anak kita duduk rumah ni maka dia berubah dengan suasana dia panggil. Kadang-kadang kita ayah sendiri, mak kita sendiri pun buat contoh kepada anak, semaya pun jadi hala kelamat, Quran pun kita tak baca, berzikir pun kita kurang, maka rupa tu adalah contoh bagi anak kita. Kalau anak kita duduk ponok tak apalah dia tengok tok guru buat, maka dia pun ambil tok guru jadi contoh. Tetapi kalau anak kita duduk rumah, kita jadi guru. Apabila kita jadi guru, maka guru ni kadang-kadangnya dia buat contoh molek kepada anak. Kadang-kadangnya buat contoh tak molek kepada anak. Maka sini ni menyebab buat anak kita tu jadi berubah. Tak serupa dengan duduk ponok. Sampai tu kita sakit kepala dengan anak. Lalu itulah mari timbul satu soalan, bilakah lagi penyakit ni nak habis? Supaya apa? Nak anak dia tu hidup ponok. Demikian tu juga anak-anak kita duk mengaji rumah sekolah praktong ataupun matayum acu boleh nak buka sekolah cepat-cepat, tapi nak buka sekolah dengan keadaan di hari ni wasapa payah lagi. Lalu itulah bilakah lagi penyakit ni akan habis? Walaupun tak habis sampai ke 100% pun nak hingga sikit supayanya boleh buka sekolah. Satu. Yang kedua pula bagi orang duk cari makan hari ini pun satu kesusahan juga. Rezeki ada boleh di hari ni tak serupa dengan dulu.
Dulu boleh sampai 1,000, 2,000 sehari. Tapi di hari ni nak boleh 1,000 kok sehari tu pun payah di hari ni. Dia tak serupa dengan keadaan dulu. Di hari ni, orang tak tubik luar rumah mana. Di hari ni, duit dalam kocek pun jadi doa. Menyebab buat dia ni, kalau nak beli gapo-gapo pun kena beringat, kena cuma sikit. Tak serupa dengan dulu. Pendek katanya banyak perkara lah. Balik bapa sendiri pun, mari timur satu soalan. Bila kau boleh buka ponok? Sebab apa kita jadi guru ni, kita berasa serabut dengan anak murid duduk rumah. Kadang-kadang anak murid duduk rumah. Di hari ni, kalaulah kita selisih dengan dia tu tengok sore-sore rambut tu cak kuda belakang dah. 2, 3, 4 bulan ni. Allah mikir lepas sehari-sehari. Bila kau lagi penyakit ni akan habis. Maka pada malam ni kita ada jawapan. Dan kita orang beriman ni, kita berasa pun tak payah kita jawab. Dan jawapan ni tak ada payah. Sabit tu insya-Allah kita tolong siapa lagi dah. Tolong chat, tolong beroyak lagi. Baik. Bilakah penyakit ni akan habis? Jawab dia tak ada payah. Jawab dia tak ada payah. Panak-panak je. Kita orang dengar ni, dengar babo pakai lagu ni, hati sama je. Kalaulah kita tanya kata bilakah penyakit ni akan habis? Jawab mudah-mudah kita pakai lagu ni. Jawab katanya, siapakah yang hantar penyakit ni mari? Siapakah yang membuat penyakit ni mari? Siapakah yang mengada penyakit ni? Maka orang itulah yang menentu bila masa akan habis penyakit ni. Siapa orang buat penyakit ni? Siapakah yang mengada penyakit ni? Maka orang itulah boleh menentu kata bilakah penyakit ni akan habis. Nampak tak lagi? Tak lain tak bukan iaitulah Allah. Dan Tuhanlah hantar penyakit ni. Tuhanlah yang mengada penyakit ni. Maka penyakit ni bilakah nak habis? Maka hak ni kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setahun lebih dah kita duduk di dalam keadaan uji ni. Maka insya-Allah bagi orang yang iman sempurna, maka orang ni kata setahun lebih, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kalau kita duduk di dalam keadaan ni lagi, penyakit ni tak habis-habis lagi, maka kita tak ada berasa kata susah sikit habuk. Tak ada berasa susah, tak ada berasa payah sikit habuk. Kenapa? Karena kita tahu kata penyakit ni dari Allah. Patu bila masakah nak habis penyakit ni, kita serah kepada Allah. Maka kita perlu ingat kata kena ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hei ibu-ibu dan ayah semua, kita jangan terlupa hakikat. Kita jangan terlupa Tuhan. Kita kena sedar pada hari ni bahwasanya di hari ni tak lain tak bukan kalaulah kita tahu kata ini adalah ujian daripada Allah. Tuhan nak tersab iman kita ni setara mana. Kalaulah kita sabar atas ujian, maka orang ni akan dapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan ayah semua dan adik-adik pelajar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka ayat ni Allah Taala dak puji orang mukmin, orang hati dia ni iman dia ni sempurna sungguh. Ini di antara ayat Allah Taala dak puji kita ni. Tuhan kata walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Walaupun ayat ni Allah Taala tuju ke atas para sahabat. Tuhan kata kena walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
Manakala orang mukmin melihat orang kafir ketika satu peperangan Ahzab, orang mukmin dia katakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ini perkataan orang mukmin. Perkataan yang baik daripada orang hati dia ni iman yang sempurna. Dia katakan hadza, inilah ma wa'adana Allah wa rasuluh, yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Apabila timpa ujian, apabila timpa kecemasan, maka perkataan yang baik daripada mulut orang hati dia ni iman yang sempurna, dia katakan ini adalah janji daripada Allah dan janji daripada Rasul. Ayat ni ketika Allah Ta'ala turun tu kan, apa sahabat tu dia tengok tentera kafir musyrikin di dalam satu peperangan Ahzab. Duk tengok tentera kafir musyrikin penuh dengan alat senjata, penuh dengan kenderaan. Apalagi tentera pun lebih ramai daripada muslimin lagi. Maka perkataan orang muslimin, dia katakan walaupun dia tengok alat senjata lebih hebat daripada dia lagi, walaupun dia tengok kenderaan lebih banyak daripada dia lagi, walaupun dia tengok tentera seteru lebih ramai daripada dia lagi, maka perkataan yang baik daripada orang mukmin yang sebenar, dia katakan ini adalah janji daripada Allah dan janji daripada Rasul. Ni orang mukmin dia sila di akhirat esok. Lagu mana? Kalaulah dia dapat mati di hari ini, maka berjayalah dianya, iaitu mati syahid. Begitu juga kalaulah di hari ini dapat kemenangan, maka hari inilah juganya dia boleh akid darah. Maka hati orang iman sempurna ni, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka Allah Ta'ala katakan wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasul. Apa Tuhan kata, apa Nabi janji, maka itu adalah benar. Dan tiadalah mereka bertambah melainkan iman dan berserah kepada Allah. Kau bertambah iman lagi, kau bertambah iman lagi. Ni orang sifat mukmin yang sempurna, yang sempurna. Nak royak kata, kalaulah Tuhan uji orang iman supaya kita ni kan, kalaulah kita sabar, kalaulah kita yakin dengan janji Allah, maka ni kalaulah kita yakin dengan janji Allah, maka Tuhan puji di dalam Quran. Tuhan katakan inilah orang iman yang sempurna. Bahkan iman dia kau bertambah lagi, kau bertambah lagi, bukan kata kau kurang dak. Maka ibu-ibu dan ayah semua, di hari ini masih lagi kita duduk di dalam ujian daripada Allah. Kita rasa kata susah lah di hari ini, dan kita kata uji. Tukar perkataan susah dia jadi perkataan uji. Sebut kata susah ni takut kita faham kata kena. Payah kau tu kau ni payah tu bahasa dia. Tempat kita duduk di hari ni tempat susah, bukan tempat senang. Dunia tempat kita duduk di hari ni tempat kesusahan bagi orang mukmin. Jangan kita duduk sini kita nak duduk dengan senang. Di hari ni kita duduk di atas muka bumi ni, sini tempat kesusahan, bukan tempat kesenangan. Ada apa bagi orang kafir, kalau dia kata susahnya, payahnya, kriak, mari dengan penyakit, dengan sebab keadaan dia hari ni, setengah-setengah orang kafir hingga siapa bunuh diri pun ada dengan sebab penyakit ni. Hingga siapa lapis-lapis token, orang kaya-kaya, orang hartawan, mereka itu tu hingga siapa, kalaulah kita tengok di dalam berita-berita apa baik, setengah-setengah orang tu hingga siapa larat bunuh diri pun ada. Kenapa? Kerana hijau dia, kehidupan dia jadi susah. Tepik hingga siapa nak cari jalan tak temu, akhir sekalinya bunuh diri. Bunuh diri. Ada pun kita orang beriman ni, kita tak sampai tahap tu. Kita orang beriman ni, kita kena ingat,
kita kena ingat kata ini adalah butusak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita khabar, kita sedar diri kata ini adalah ujian daripada Allah, maka banyaklah kita sabar. Bahkan kita kena ingat setengah lagi katanya, dunia tempat kita duduk di hari ini bukan tempat senang, tempat susah. Kita ni senang lama dah. Kita ni senang lama dah. Puluh-puluh tahun mari dah. Mari berlaku penyakit ni baru setahun lebih-lebih. Tak sampai lagi 2 tahun, kita katalah 2 tahun kita duduk di dalam keadaan penyakit ni. Kita kena ingat kata nikmat Tuhan beri kesenangan kita ni kan. Lama mari dah. Mari susah setahun 2 tahun ni. Apakah kita fikir? Tak ada kena serabut, tak ada kena susah. Bahkan kita kena ingat, kita kena khabar kata dunia tempat kita duduk di hari ni bukan tempat senang, tempat susah. Ada apa bagi orang kafir, dia berasa susah, dia berasa serabut, hak tu tak apalah sebab dunia tempat kesenangan bagi dia. Kita orang beriman ni tempat susah. Dunia ni orang kafir, dunia tempat kesenangan bagi dia. Seperti hadis Nabi kata gini, as-sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Gol adapun penjara bagi orang mukmin. Kita orang beriman ni, kita kena ingat kata tempat kita duduk di hari ni adalah gol bagi kita. Gol ni bukan tempat senang. Siapa kata nak masuk duduk di dalam gol, walaupun sehari pun kita tak mau duduk di dalam gol. So kata siapa ke bertahun-tahun, maka setahun lebih 2 tahun dah kita duduk di dalam gol di hari ni. Kita duduk di dalam kecemasan di hari ni, kita duduk di dalam ujian di hari ni. Maka orang iman yang sempurna berlaku balah ni ini adalah butusak bagi dia. Kalau dia sedar kata ini adalah ujian daripada Allah, maka orang ni Tuhan puji di dalam Quran, maka orang ni Tuhan akan tambah lagi keimanan bagi dia. Alhamdulillah, kita tak ada berasa serabut apa. Kita nanti ambil balasan di akhirat esok. Ada apa bagi orang bukan Islam ni, sini tempat balasan dia. Kalau mari susah di hari ni, lalu itulah dia berasa serabut. Hingga siapa setengah-setengah orang kafir dia tak mahu hidup dah masa ni. Zaman ni dia tak mahu hidup. Dia berasa kepik nak cari jalan tak temu, akhir sekali bunuh diri, lepas tu minta dia ni tubik semula. Dia panggil apa? Kalau bunuh diri gak minta lah akad mai ya panggil dah. Tapi Islam kita tak ada balas tu. Ni ayat kata pengajaran yang sesat yang mereka dah bawa ambil daripada tok nenek demo lagi. Kita ni dah mati habis dah, kita nak hidup semula tak boleh dah. Hidup sekali sore je. Dah mati pak. Apakah bekalan kita, maka itulah kita nak bawa ke selepas daripada kita mati. Maka di antara bekalan kita kena bawa ke, iaitulah kita kena sabar daripada ujian yang Allah Ta'ala beri ke atas kita. Kita nak syukurlah, kita nak terima kasih. Kita duduk atas dunia ni yang ada butusak dia, yang ada perasaan dia, supaya budak-budak mengaji sekolah tu kan, bukan semata-mata mengaji. Siapa tahap hari hak kena periksa tu, dia kena periksa. Cuba tengok tengok hidup mengaji 2, 3, 4 bulan dah, peheh ke tak peheh, panah ke tak panah, maka hari periksa ni lah tu baik natijah. Maka di hari ni nak tahu kata periksa kita lepas ke tak lepas, cuba teratih tengoklah. Kita senang lama dah. Ibu-ibu dan ayah, adik-adik semua hidup dengar ni kan, kita senang lama dah. Nak pergi mana apa boleh, nak pergi berkelo apa boleh. Nak pergi bercampur gaul dengan saya apa boleh. Dengan keadaan tak ada kena pakai mekau, tak ada kena soal banyak ke tengah jalan. Malam-malam kita nak pergi ke mana apa boleh. Pukul 1, pukul 2 malam duduk tak kereta lagi boleh. Tapi lah ni pukul 9, pukul 10, pukul 10 masa ni tak ada dah orang lewat patah-patah. Jarang sangat je. Lah ni dulu tak apa lagi dulu. Tapi apabila mari susah di hari ni, kita mari kepik. Kita tak ingat dulu Tuhan senang kita tu lama dah. Cuba tengok sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit sutai tubuh di buruh, habis Nabi Ayub. Tu tarah Nabi, orang kekasih Allah. Dan orang berdamping diri dengan Allah. Orang duk
Apa ni duk muraqabah semua dengan Allah, duk musyahadah semua dengan Allah, duk menyita-nyita semua dengan Allah, duk munajat semua dengan Allah, duk beribadat semua dengan Allah. Setara Nabi Ayub kekasih Allah, maka Tuhan uji lagi dengan penyakit bertahun-tahun, bukan sehari dua hari. Hingga sampai isteri Nabi Ayub kesiannya Nabi Ayub dengan sebab matinya anak dia sampai ke belah-belah orang. Hingga sampai orang kampung hamak Nabi Ayub tak hidup di dalam kampung. Kenapa? Bina takut penyakit Nabi Ayub berjakit sampai ke kena orang lain. Lalu itulah terpaksa hamak tubik Nabi Ayub tak hidup di dalam kampung. Hinanya. Sedangkan Nabi Ayub ni Nabi lagi pula Rasul. Pemimpin di dalam kampung tu. Tapi kena hamak juga. Dengan sebab Allah Ta'ala uji dengan Nabi Ayub. Harta-harta Nabi Ayub semua dibakar oleh syaitan. Tak ada apa sekarang anak pun mati habis. Kebun-kebun pun tak ada. Orang kampung semua pakai hinanya Nabi Ayub. Hamak Nabi Ayub tu baik. Sampai ke bertahun-tahun Nabi Ayub duduk di dalam ujian. Hingga sampai isteri Nabi Ayub kesian yang ke Nabi Ayub ni. Dia kata, hei, wahai abeku. Kata abel lah mengotok laki bini. Hei abeku, kamu berdoa lah dengan Allah. Kalaulah kamu berdoa dengan Allah, nescaya Allah akan makbul selalu doa kamu. Maka Nabi Ayub jawab kata gini. Nabi Ayub jawab kata, hei isteri aku, cuba mu menghitung tengok berapa tahun kita duduk di dalam kesenangan. Kita duduk di dalam nikmat, duduk di dalam kesenangan, duduk di dalam kemewahan. Anak kita sampai ke belah-belah orang, harta kita pun banyak. Orang kampung pun duduk sanjung kita, duduk hormat kita. Kita duduk di dalam keadaan lagu tu. Cuba terang mu menghitung tengok berapa tahun. Nabi Ayub, isteri Nabi Ayub pun bila banyak puluh tahun Nabi Ayub duduk dengan kesenangan. Pas cuba terang menghitung tengok, aku mari susah ni berapa hari baru. Aku berasa malu nak berdoa dengan Allah, nak wei Tuhan ni sembuh penyakit aku. Aku malu. Aku berasa malu, Nabi Ayub kata. Demikian kita ambil cerita Nabi Ayub ni kan. Kita duduk di dalam kesenangan ni lama mana dah. Kalau orang umur 60 pernah kedak lagi, mari susah supaya dengan setahun 2 tahun ni. Apa rasa pun tak pernah lagi. Tak pernah tengok lagi, tak pernah jumpa lagi penyakit supaya dengan hak ni. Larat hingga siapa kena pegang, larat hingga siapa kita nak jumpa dengan adik-beradik tak boleh, larat hingga siapa kita nak berziarah tak boleh. Tak ada, tak pernah lagi. Tak biasa tengok lagi. Mari susah setahun 2 tahun ni baru. Pak cuba terang kita menghitung tengok senang lama mana dah. Mari susah setahun 2 tahun ni kita mikir banyak. Sebenarnya kita tak ada kena mikir banyak, tak ada berasa serabut gapo sekali. Orang hati iman dia sempurna sungguh, maka insya-Allah dia boleh sabar. Dia boleh sabar. Kita lah ni bukan kepik hingga sabar sabar tak leh. Sebab tu kita jangan jauh daripada agama, kita kena mendekati dengan agama. Kenapa agama ni lah untuk nak basuhkan hati kita, nak kita suluh nampak. Kadang-kadang kita duduk di dalam kelas kabut ni kan, tak ada nak berkira. Tak ada nak berkira, lalu itulah kita kena orang panggil apa? Kena ada orang tunjuk jalan wek kita. Harap kita sendiri ni kita kelas kabut dah. Hari ni kita fikir tak tubik, hari ni kita serabut, hari ni kita berasa takut, hari ni kita berasa bimbang kotor kuning. Maka orang ni perlu sekali kena berapak dengan orang boleh pimpin kita, supaya kita ni boleh duduk di dalam cerah. Kalau duduk serabut jadi senang. Bahkan dengan keadaan lagu ni lah kita kena banyak, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dah ibu-ibu dan ayah semua, tak kira lah siapa-siapa. Susah tu susah belaka. Susah tu susah belaka, tapi kita orang beriman dengan Allah ni, kita kena mengadap Tuhan. Susah kita kena mengadap Tuhan, sebab kita ada Tuhan, kita ada Allah. Quran kita baca semua, takkan kita tak berdoa dengan Allah. Semaya baik kita tak tinggal, takkan kita tak berdoa dengan Allah. Dia hari ni
Masing-masinglah kita pakat-pakat tadah tangan. Masing-masinglah kita kena cari Allah. Dan kita nak harap orang tu, kita nak harap orang ni. Dan kita berasa pun susah sikit. Dia hari ni, mumu kuku, kita buat sendirilah. Ni Tuhan nak tutsap kita ni. Dan insyaAllah, pengajaran pada malam ni, berasa pun banyaklah kita kutip-kutip, ambil manfaat. Dan apa pengajian kita pada malam ni. Baik, satu ayat lagi Allah Ta'ala katakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Serupa dengan ayat saat ini juga. Alladzina qala lahumun nas, mereka yang telah dikatakan oleh orang kafir. An-nas ini iaitulah kena kepada Abu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Abu Nu'aim dia berjumpa dengan Nabi SAW dan sahabat ketika itu. Dia kata gini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berhimpun maka hendaklah kamu takuti mereka. Fakhshawhum. Boleh turun ayat ni dan berlaku satu peperangan, iaitulah perang Uhud. Tak silap pun Uhud kali yang kedua. Dan maka Uhud ni muslimin dia kalah dengan kafir musyrikin. Tidak pun tak ada salah ni. Mari perang Uhud ni orang Islam dia kalah. Apabila orang Islam dia kalah, maka Abu Sufyan dia berasa bangga dengan perang ni. Dia kata gini kepada muslimin. Dia kata, hei orang muslimin, hei muslimin, kalaulah agama kamu sebenar sungguh, kalaulah agama kamu ni betul sungguh, nescaya perang di hari ni kamu tak akan halah. Tapi perang Uhud kali ni kamu halah. Ini menunjuk kata agama kamu tak sebenar. Kalau sebenar sungguh, peranglah berapa kali pun, puluh-puluh kali sampai ke beratus kali pun, perang tak akan halah. Tuhan tolong semua. Tetapi gena perang kali ni fak kamu tu halah. Ini menunjuk kata agama kamu bukan agama betul, bukan agama sebenar. Apabila Abu Sufyan kata lagu tu, maka Sayyidina Umar berdiri selalu dah. Kata kepada Abu Sufyan, jawab kepada Abu Sufyan, hei Abu Sufyan, tak sama agama kamu dengan agama aku, tak sama. Sebab apa? Agama aku hari ni aku halah, hari ni banyak orang mati syahid. Maka orang mati di dalam peperangan ni balasannya iaitulah syurga Allah. Tetapi buat kamu kalau mati di hari ni, tepat kamu iaitulah di dalam api neraka. Ini nak orang kata tak sama. Ni jawapan Sayyidina Umar terhadap Abu Sufyan. Lepas daripada tu, apabila Abu Sufyan dengar jawapan daripada Sayyidina Umar, lalu itulah Abu Sufyan kata gini, hei Umar, gini, kita terang boleh strik lagi. Kita perang boleh strik lagi. Perang Badar. Dengan sebab perang Badar terik dulu, kafir musyrikin Allah teruk. Mari perang Uhud, dia benar, Islam Allah. Maka Abu Sufyan buat perjanjian semula, kita pergi perang Badar semula. Kita berjanji semula di situ. Maka Sayyidina Umar pun tolong. Sanggup. Apabila sanggup Pak, sebelum daripada nak berlaku peperangan Badar kali yang kedua, setelah mana Abu Sufyan buat janji dengan Sayyidina Umar, maka Abu Nu'aim ninglah. Abu Nu'aim Ibnu Mas'ud al-Asja'i, dia beri berita kepada muslimin. Dia kata gini, dia kata mutasarruf tu baiklah perang Badar. Tasarruf tu baik gilah perang Badar. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berhimpun, pakak dah berhimpun. Dan ramai kafir Mekah lagi, kafir sino lagi, banyak puak mari pakak dah berhimpun buat satu Jumaat
untuk nak pergi badan ni. Boleh kata Allah senjata apa banyak, kenderaan kuda dengan unta apa banyak, orang pun muda-muda, orang pun gagah-gagah. Cedek nanti nak pergi badan dengan buat kamu ni. Maka aku bawa berita mu tahu ni, nak royak kata mung ni janganlah tubik pergi. Kerana aku tahu kata Abu Sufyan ni gagah benar trik ni. Gagah benar. Fakhshawhum, maka kamu takutlah mereka itu. Tapi apabila orang Islam dengar, apabila orang Islam dengar Abu Nuaim, dia mari ku lagu tu, orang Islam fazadahum imana, maka dia tu kau bertambah lagi keimanan dia. Tak ada berasa takut sikit habuk, tak ada berasa gerung sikit habuk. Bahkan dia kata kena, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ia serah kepada Allah Taala. Kenapa? Karena dia kata ini adalah janji daripada Allah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau lah Allah dapat mati syahid. Dua-dua ni berjaya kedua. Apabila perkataan ni keluar tu baik daripada mulut orang Islam, Abu Nuaim dia dengar lagu tu, maka dia ni berasa gerung. Dia royak kepada muslimin, nak orang muslimin gerung, nak orang muslimin takut. Tetapi sebaliknya muslimin jawab lagu tu, hingga siapa perkataan ni siapa kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan tu jadi takut, jadi gerung. Akhir sekalinya tak jadi tu baik perang pada kali yang kedua. Tak jadi tu baik perang. Ini nak royak kata pertolongan daripada Allah ke atas orang sabar dengan ujian ni. Maka begitulah. Dua ayat ni amba rasa pun cukup lah. Untuk nak uji kita ni tenang hati kita. Ni satu ubat untuk nak uji tenang hati kita. Kerana ayat-ayat Quran ni, ayat Quran ni apabila kita dengar tu, Tuhan katakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, apabila kita sebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka hati kita ni jadi tenanglah. Wa idza tuliyat alaihim, apabila kita baca ayat-ayat Allah zadathum imana, nascaya Allah akan tambah lagi keimanan kita. Ini ayat Quran. Kalau kita dengar ayat-ayat Quran jadi banyak, lebih-lebih lagi sejarah-sejarah lagu ni kan, maka ni untuk mentenangkan hati kita. Ya, kita ni kadang-kadang kita baca Quran, kita tak faham apakah makna dia, apakah pengertian dia. Kita pandai baca je, tak apa dah, alhamdulillah. Ini satu tangga. Satu tangga dah boleh kita baca Quran. Tapi lebih baik kalaulah kita pisah, perhati makna-makna baca tu. Lebih-lebih lagi di dalam semaya, kalau kita baca Quran, kita faham makna baca Quran. Seperti dengan surah Fatihah ni kan. Ni kita tak tinggal lah di dalam semaya. 17 kali sehari. Kita wajib kena baca di dalam semaya surah Fatihah ni. Siapa tinggal tak cukup 17 kali, berartinya orang tu semaya tak cukup. Berarti orang tu semaya tak cukup. Orang semaya cukup ni, orang ni mesti kena baca surah Fatihah hingga sampai 17 kali sehari semalam. Cuba terabilah tengok cukup tak? 17 kali sehari. Mereka orang masbuk dan orang tak ada dengar tu imam. Kalau tak ada dengar tu imam gak, ya panggil orang masbuk. Kalau masbuk tak apalah, tu imam tanggung. Tu imam tanggung. Baik. Surah Fatihah ni kita duk baca semua. Apabila kita duk baca semua, duk guna semua sampai 17 kali sehari semalam ni, lalu itulah kita pisah nak buat lagu mana, kita faham makna baca Fatihah tu. Kalau mengaji bahasa lain, kalau mengaji bahasa lain kita pisah nak faham. Walaupun payah pun kita usaha. Tapi surah Fatihah ni walaupun bahasa Arab, tapi kita ingat kata surah ni senantiasa kita baca semua kan. Lalu telah pisah pandai gatik makna-makna baca
Apabila kita faham makna baca barulah semaya kita ni dapat khusyuk, semaya kita ni tenang. Sebab di dalam surah Fatihah makna dia tu meliputi semua segala ayat-ayat Allah 1960 ayat. Makna dia tu terkandung di dalam surah Al-Fatihah tu. Duk dalam tu belaka dah. Walaupun ilmu kita tak sampai tahap tu pun, sekurang-kurangnya kita uriti tak apa dah. Dan sikit sebanyak apa kita dah baca tu. Ni kita pandai baca je. Ayat hari tu sampai ke hari ni makna tu kita tak reti nah. Maka di hari ni kita berubah kita berubah nak buat lagu mana pisah wipana makna surah Al-Fatihah. Sampai tu tiap-tiap malam cuma malam ni kita tinggallah mengajar oleh kerana permintaan tuan pek ni suruh bapa mari ucap pes patah dua. Ni pun gati malam ni giliran siapa ni giliran tak silap pun giliran Alideng odok tugas dalam cong baba channel ni kita duk kena salah satunya iaitulah baba so baba li. Lepas tu adalah 2-3 orang lagi kita tak payah sebutlah sebab orang duk tiktam pek ni dia akan kena. Sampai tu malam ni babo ni sebagai pengganti saja. Kita tak ada nak baca kitab lah kerana hak ni hak lama-lama sekali jemput teh ni hak reka fisik lah ni. Kalau hak tiap-tiap minggu tiap-tiap malam tu ada hak peracam sini. Baik ibu-ibu dan ayah semua, alhamdulillah. Kali ni kali yang kedua kita dapat berjumpa lagi. Walaupun dengan masa panak malam ni masa kita pendek sangat. Walaupun begitu, insya-Allah mudah-mudahan apa sepatah dua daripada amba bolehlah kita ambil guna buat hari ini adalah satu ubat besar ni. Hari ni kalau kita tak berkecek masalah ni amba berasa pun tak sudah. Kita kena berkecek semua masalah ni. Kerana masalah ni dekat sangat jauh dengan kita. Tak ada jauh sekali. Dia tak ada jauh. Bagilah ni bukan bagi jauh. Bagi depan kita. Kita lah ni duduk dengan beringat semua. Duduk dengan ketakutan semua. Duduk dengan berasa serabut semua. Maka cara mana kau untuk kita nak hilang penyakit-penyakit ni? Kerana serabut ni satu penyakit. Jumpa tengok rumah sakit tu kan. Kita pergi rumah sakit. Pesak penyakit tu pun tak ada, kecil manis pun tak ada, darah tinggi pun tak ada. Apa lagi? Penyakit tu tak ada berlaku. Akhir sekalinya bomo kata kena, moga lain tak ada dah. Ada saja penyakit serabut dia kata. Serabut ni penyakit serabut sute ni buat penyakit hak kita ada dah ni jadi kau bertambah lagi. Ya kau bertambah lagi. Lalu itulah kita kena pubat penyakit ni. Jangan ada serabut dalam kepala kita ni. Kita kena ingat kata tempat kita duduk di hari ni tempat sama tara saja. Bukan kita nak kekal sini, bukan kita nak duduk lama sini. Dunia ni good bagi orang mukmin. Ingat lagu tu sudah. Hari ni good bagi orang mukmin. Pahal-pahal lah orang duduk dalam gut ni bukan tempat senang. Makan pun tak sedap supaya dengan orang duduk di dalam rumah. Nak pergi ke mana jauh-jauh pun tak boleh. Pakai tu pun kena pakai baju hak orang duduk dalam gut dia cadang. Masa tidur, masa bangun kita kena duduk di dalam unek-unek. Tu keadaan orang duduk di dalam gut. Demikian kita duduk di atas muka bumi ni kan. Ada unek-unek mari tekan kita ni. Ada unek-unek mari tekan kita. Semaya 5 waktu sehari semalam kita jangan tinggal. Pas waktu tu ya tak siap dah. Waktu subuh pukul berapa? Waktu subuh pukul 5 lah ni. Pukul 4 lebih-lebih tu masuk dah orang lebih. Ni kita semaya kadang-kadang lajak. Pukul ni baru bangun, pukul ni setengah baru mula semaya. Tu nak royak kata kita lah ni galik. Hingga siapa semaya pun jadi lewat di hari ni. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isya pukul berapa. Maka tiap-tiap waktu ni kita jagalah waktu dia. Jangan kita ajar semaya lewat, insya-Allah. Dan yang kedua pula kita kena jagalah amalan harian kita. Kalaulah Quran, kita baca surah gapo kita dak baca prakcam semua. Kalau Yasin kita amallah Yasin.
Kalau surah Waqiah kita bacalah surah Waqiah. Supaya dengan surah Waqiah ni kan, Nabi kata kena, kalaulah kamu baca surah Waqiah setiap malam selepas semaya fardu isya, maka kamu tak akan apa-apa, tak akan jumpa dengan kesusahan. Hari surah Waqiah boleh kita amal. Apa kita dah buat hari tu kita buat lagi lah. Jangan tinggal. Lebih-lebih lagi masa luar di hari ni insya-Allah kita banyak kalah amalan. Dah kok lain kita nak buat tak leh. Maka kita banyak kalah amalan. Maka dengan sebab amalan ni lah untuk kita berdamping diri dengan Allah, untuk kita nak berapak dengan Allah. Ini adalah jawapan untuk kita malam ni dah. Jawapan ni. Jawapan ni boleh kata semua tu boleh jawab belaka, cuma tak tubik di mulut. Sebab gapo tak tubik di mulut? Karena perasaan hati kita ni tak mari dengan sekaligus. Kita duduk di dalam kelak kabut ni, kita duduk di dalam kesusahan ni. Lalu itulah perasaan ni ya tak mari. Apabila tak mari di perasaan hati kita, payah nak tubik di mulut. Penyakit ni datang daripada Allah. Maka bila kau nak habis penyakit ni, itu pun kita kena kembali kepada Allah. Dialah yang tahu sebab dia orang buat penyakit, dialah hantar penyakit ni mari. Itu jawapan dia. Kalau kita duduk situ, habis susah lah kita ni, habis serabut. Tak ada kata bila lagi gitu gini serabutnya, nak cari rezeki di hari ni pun jadi susah. Nak pergi ke mana jauh-jauh pun taling. Takutnya kena penyakit ni. Apabila kena penyakit ni, Pak, kalau mati dengan sebab penyakit ni payahlah. Nak cara mayat pun tak boleh. Kita nak pergi tengok mayat pun tak boleh. Jadi payah belakang supaya ngamuk saudara bapa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa royak dah sekali dalam ni. Katanya mak saudara bapa ni sudah meninggal dah. Lebih kurang hampir dengan 2 bulan pun. Dah 2 bulan mati dengan sebab penyakit ni. Payah belakang. Nak pergi buat supaya dengan keadaan pun kata tak boleh. Nak pergi baca Yasin depan dia tu pun tak boleh. Nak buat apa tak boleh. Serah ke bomo belakang. Bomo lah tolong apa ni, tayamum bui, tolong kapal bui, patubuh di dalam tong. Waklik tu pun waris-waris anak cucu nak pergi berapak tak boleh. Lepas tu dia suruh nek orang. Dia benar sekat nek orang ni boleh pergi semaya mayat, boleh ngusung mayat, pergi kubur, patu tanah sendiri. Baca kulhu sepatah 2, klik. Patu hok ramai-ramai lagi anak cucu dia tu kan. Duk tengok jauh-jauh. Lagu itulah keadaan dia hari ni kalau kita mati. Allah ni mati dengan sebab penyakit COVID ni. Tapi walau bagaimanapun ulama kata mati lagu ni adalah mati syahid. Mati syahid. Walaupun bukan syahid perang pun, tapi tak apalah atas nama kata mati ni mati baik kerana mati syahid. Kita serahlah. Kita serah kepada Allah. Lagu mana dia nak takdir, lagu mana dia nak buat, lagu mana dia nak hatta dia belaka. Supaya tu juga penyakit ni dia hatta mari nak habis bila hak tu duduk di dia. Ada pun orang tu dia buat kajian kata tahun ni, bulan ni, hari ni penyakit ni akan habis. Pak rasa pun hak tu bahang belaka. Hak tu tak kena belaka tu. Yang kenanya kita serah kepada Allah. Supaya dengan soalan apa ni? Supaya dengan soalan hak kafir musyrikin dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata gana. Dia kata bila kau Muhammad berlakunya kiamat. Dia tanya Nabi, "Hei Muhammad, bila kau nak berlaku kiamat?" Maka Tuhan ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata gana, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Mu kata balah ni hei Muhammad. Mu jawab kepada kafir musyrikin hok tanya mu kata yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, bila kau nak berlaku kiamat? Mu jawab gini hei Muhammad, mu jawab kata berlaku kiamat ni ini adalah ainda rabbi, di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan aku tak tahu. Aku tak tahu. Kafir musyrikin dia tanya tu dengan sebab dia nak ejek-ejek main, dia nak senang-senang main. Dengan sebab Nabi kata berlaku sungguh ti kiamat ni. Kalaulah royak kepada orang beriman ni tak apalah dia mengaku.
Dari dia beriman, apa semua perkataan Nabi, semua orang beriman ni dia terima dua belah tangan. Tapi kalau diroyak kepada kafir musyrikin ni, kalau royak kepada orang yang kufur dengan Allah, orang tak beriman dengan Allah ni, rasa payah sikit. Kalau Tuhan hidayah tak apalah. Kalau Tuhan tak hidayah agak, dia pakoh klik. Hak Nabi jawab lagu tu. Lalu itulah Tuhan sebut juga di dalam Quran. Tuhan katakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Dan tidak tahu bilakah nak berlakunya kiamat. Tak ada siapa boleh tahu, tak ada siapa boleh jawab. Dan malaikatnya orang yang malaikat Allah lah yang menentu bilanya berlaku kiamat. Hingga siapa malaikat Jibril sendiri pun nak jawab tak boleh bilakah berlaku kiamat. Malaikat Jibril ni ketua segala malaikat, tak ada dah malaikat yang paling gede, malaikat apa ni yang paling hebat sekali tak ada dah. Malaikat Jibril inilah. Malaikat Jibril ni lah malaikat yang paling gede sekali. Kalau kita nak kira kelas kok, ya ni kelas yang paling tinggi sekali. Kalau kita nak tak gapo ni, nak tak pekak kok, pekak nayuk lah dianya. Malaikat Jibril ni. Hak lain tu lapis roh belaka. Malaikat maut pun lapis roh, malaikat apa ni Israfil. Malaikat apa lagi Mikail, semua malaikat lain-lain tu pun lapis roh belaka. Kalau lapis nayuk kok, malaikat Jibril ni lah. Takkan malaikat Jibril tak tahu kata berlaku kiamat bila. Maka malaikat Jibril sendiri pun tak tahu juga, tak ada siapa boleh tahu. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Berlaku kiamat ni di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Oyak kata Tuhan berlaku duk pelakon roya ni dah. Kita ni supa dengan kulit je. Cuba tengok orang main roya kulit kan. Roya kulit duk berkecek. Sebenarnya tu dah le duk kontrol tu. Sama wayah gapo dok berkecek tu kan. Sebenarnya ada tu dah leh dok gerak dia tu. Kalau harap dia nak bergerak tak leh. Kulit setara mana kulit. Tak gitu kan kulit. Apa kulit ni sorok apa tak ada nak bergerak apa tak leh. Daging darah apa tak ada gapo sekarang habuk kulit ni. Turi kulit cocok dengan kayu. Patut pelakon roya kulit. Tapi orang ada berkecek, orang ada pelakon duk bergerak pergi mari mulut duk ngangor tu kan. Hak tu dah le duk kontrol. Ada makia kita di hari ni siapa-siapa tak kira lah. Dah dengan keadaan dia hari ni semua ni siapa kau duk kontrol. Tak lain tak bukan iaitu lah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena serah kepada Allah. Kita kena serah Tuhan dah di hari ni dah. Sebab tu ibu-ibu dan ayah semua, ini adalah ubat besar. Hati kita ni kita kena jaga benar-benar. Hati kita kecek mudah-mudah gak di hari ni gak bekak dah. Hati kita ni penuh dengan penyakit. Hati kita ni duduk di dalam keadaan kelai kabut. Hati kita ni duduk di dalam kecemasan. Hati kita ni duduk di dalam kesusahan dah di hari ni. Maka cara untuk kita nak berubah hati di hari ni, iaitulah kita banyak zikrullah, banyak sebut nama Allah. Mudah-mudahan sebut nama Allah ni inilah untuk nak membasuhkan hati kita menjadi peketik semula. Ada pun penyakit zahir ni tak apalah. Kalau kita mari demam, kita mari sakit, kita mari gitu gini, ada darah tinggi, ada tinggi manis, ada COVID, tu kita nak pergi berubat mau sakit. Tapi hati kita ni kita nak berubat dengan gapo? Tak lain tak bukan, iaitulah wa idza tuliyat alaihim, kita kena banyak baca Quran. Kena sebut nama Allah, sebut nama Tuhan jadi banyak. Sekurang-kurang kalau lah kita tak pandai baca Quran. Bapa ni guru Quran. Sebab tu kalau kita nasihat pun kita nak pergi ke Quran. Kita nak pergi ke Quran. Kecek pun nak pergi hadap ke Quran. Kerana kita duk mengajar Quran malam ni dia kita cuti dalam pihak bapa tu. Apa ni saudara kita minta juga. Suruh mari sini ni. Lama-lama sekali bapa pun sanggup. Sanggup nak tolong bantu dia. Sebab lama-lama sekali. Jadi kalau lah kita banyak baca Quran ni, bapa guru Quran ni berasa tenang. Lebih-lebih lagi orang mengapa Quran, yang mengapa ni tepat si pendek Quran dia duduk di hati kan. Maka Quran ni inilah duduk di dalam hati, buat di hati dia ni jadi tenang. Cuba terang kita mengapa tengok. Payahnya nak ingat bapa
Cuba terah tengok. Duk payah dulu lagi dah. Teradak lagi. Tak biasa bergocah dulu lagi dah. Tak nak setik dulu lagi dah. Duk bawah lagi tak lawan dah. Terah tengok. Sebab tu insya-Allah kita ada satu kaedah. Ada satu kaedah untuk orang tua nak buat lagu manakah we mudah menghafal Quran. Bukan kata orang tua ni payah tak menghafal Quran. Ada cara dia. Budak ada cara budak. Orang tua pun ada cara untuk orang tua. Nak buat lagu mana, nak we kita menghafal Quran tu jadi mudah. Hak jadi payah, buat we jadi mudah sikit. Ada cara dia. Apa tu cara lagu mana tu? InsyaAllah. Hak ni kita kena berhubung peribadi lah. Nak berkecek dalam ni tak pada dengan masa. InsyaAllah dah. Lepas tu boleh lah. Dalam Asy-Syifa TV hak babo ni duk mengajar Quran. Dalam tu duk mengajar Quran. Kita dengar yalah. Masa ni juga ni. Bagi siapa duk dengar cong ni semua tiap-tiap malam, janganlah tinggal. Mengaji semua. Lepas tu ada masa luar lagi, kita dengar yalah boleh. Dalam Asy-Syifa TV babo duk mengajar Quran dalam tu. Tiap-tiap malam, pukul 8 lebih. Hampir dengan pukul 10. Masa ni duk mengajar lagi ni. Dekat-dekat dengan pukul 10 barulah kita berhenti. Baik ibu-ibu dan ayah. Kalau kita tengok masa tu pukul 9 lebih, ada berjanji tu pukul 9 kita nak berhenti dah ni. Tak ada nak berkecek banyak kerana apa ni tak ada cedek apa hati untuk balai ni. Tak ada cedek. Tak ada cedek banyak perkara sangat. Dengan gaduh-gaduhnya saudara kita minta marang baru. Lepas tu babo sendiri pun kadang-kadang lo ni duk mengajar lagi mana kena duk buat gotu buat go ni kena duk pergi mari hingga siapa tak ada nak cedek gapo walau bagaimanapun sepitah lalu sikit sebanyak tazkirah untuk malam ni harap-harapnya bolehlah kita ambil buat untuk diri untuk jadi penawar untuk jadi ubah insya-Allah dah. Maka sekadar ini sajalah. Masa pun sejak lebih. Kalau ada salah silap terkasar kok mana, haraplah maaf. Haraplah maaf. InsyaAllah lain kali kalau ada masa luar lagi, boleh kita jumpa lagi dalam page ni. Maka untuk malam ni sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa وتوب علينا توبة نصوحا Zulu